Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ashraf Hakimi bin Muhammad Zulkifli. Nombor matrik 04 DKM 20F1032. Nama saya Muhammad Adam Solihin bin Muhammad Zamri, memegang matrik nombor 04 DKM 20F1048. Nama saya Muhammad Arif Daniel bin Zamri, nombor matrik 04 DKM 20F1040. Prinsip syariah tawazun iaitu keseimbangan. Keseimbangan yang perlu diambil berat oleh setiap individu Muslim. Islam mengambil berat tawazun ini sebagai salah satu matlamat asasi dalam sistemnya. Seperti dalam projek kami menerapkan prinsip syariah tawazun dengan membahagikan tugas masing-masing agar setiap daripada kami tidak keliru dan dapat memudahkan tugasan masing-masing. Tetap dan anjal menurut syariat terlihat dalam aspek hukum hakamnya tetap untuk semua zaman dan umat. Tiada berlaku sebarang perubahan hukum seperti pengharaman arak. Namun begitu, pengharamannya boleh dikecualikan atau digugurkan seandainya ada keperluan yang syar'i untuk menggunakannya. Contohnya, arak terpaksa digunakan untuk tujuan perubatan. Kelanggaran ini boleh berlaku seandainya tiada pilihan lain bagi mengubati penyakit yang berbahaya. Kemutlakan dalam hukum diperlukan bagi memelihara kesucian prinsip syariat, dan keanjalan wajar dilakukan bagi meraihkan sifat kehidupan manusia yang sentiasa berubah dan dinamik. Seperti projek kami iaitu jet hidrolik yang mampu memberi kebaikan kepada seluruh umat dan tidak melanggar syariat Islam. Wasatiyah. Wasatiyah merupakan perkataan bahasa Arab bagi kesederhanaan dan seimbang. Dalam konteks Islam, ia merujuk kepada jalan tengah, cara yang adil dan pilihan hidup. Mengelakkan keterlaluan dan mengalami perkara secara sederhana. Ia juga bersifat kesederhanaan. Wasatiyah juga memberi makna pertengahan antara dua perkara. Mengambil tindakan antara dua kecenderungan. Contohnya, antara kaya dan miskin. Maka, mengambil pendirian sederhana dalam mencari harta lebih diutamakan. Merujuk kepada projek sains Islam yang kami jalankan pula, iaitu jet hidrolik. Dengan menggunakan konsep wasatiyah untuk mencipta projek jet hidrolik, kami tidak memerlukan keluar banyak kos untuk menyiapkan projek tersebut. Kami hanya menggunakan kotak, batak aiskrim, picagari dan wayar getah. Kami menggunakan hanya RM10 untuk membeli barang tersebut dan selebihnya memakai barang kita semula. Peranan syariah iaitu memelihara nyawa. Seperti mana kita tahu, nyawa adalah sangat penting bagi setiap individu di dunia ini, dan kita tahu nyawa ini tidak dapat dibeli dengan wang ringgit. Jadi setiap manusia hanya mempunyai satu nyawa, dan dalam projek ini kami mengambil risiko untuk mencuba projek ini terlebih dahulu. Dalam projek jet hidrolik ini juga kita dapat mengatakan bahawa ia dapat memastikan masyarakat dapat mengangkat bebanan yang berat yang tak termampu diangkat oleh mereka. Dengan ini kita juga dapat mengurangkan bebanan bagi golongan-golongan orang tua. Memelihara harta. Harta adalah suatu bentuk nikmat yang diturunkan oleh Allah SWT kepada seorang manusia. Namun Islam amat menegaskan bahawa perbuatan yang boleh memudaratkan harta seorang seperti merompak, menyorok, mencuri dan membazir yang akan membuatkan harta itu diharamkan
tidak diberkati, seterusnya membawa kemusnahan kepada diri sendiri juga. Agama Islam melarang sekeras-kerasnya aktiviti mencuri dan takzir terhadap harta orang lain, sehingga hukuman hudud perlu dipatuhi. Menekan untuk terkerat tangan pelaku ini jelas menunjukkan syariat Islam amat memandang serius jenayah ini. Kaitan prinsip syariat ini dengan projek saya, kita perlulah memanfaatkan harta kita dengan baik seperti bahan yang diperoleh. Bagi menjalankan projek ini, saya hanya menggunakan barangan kita semula supaya kita dapat mengurangkan penggunaan harta kepada suatu barang yang akan kita beli. Dengan ini, penggunaan harta boleh dimanfaatkan kepada jalan-jalan yang baik seperti sedekah, memberi pertolongan kepada orang yang memerlukan. Selain itu, saya menjamin bahawa bahan yang saya gunakan adalah dari sumber yang halal, kerana saya amat takut terhadap kelakuan mencuri, kerana Islam amat melarang kelakuan seperti mencuri yang akan memudaratkan diri sendiri. Jika terlepas di bumi, ini pasti tidak akan terlepas di akhirat. Memelihara akal. Akal merupakan anugerah utama bagi komponen tubuh badan manusia. Kemampuannya tiada tolak tandingannya. Kekuatan akal mampu berfikir secara maksimal, menyamai kemampuan ribuan komputer riba yang diletakkan memenuhi padan bola sepak. Contoh memelihara akal ialah kita tidak memikirkan dengan perkara yang bukan-bukan. Memelihara akal yang dapat saya kaitkan ribuan komputer riba yang diletakkan memenuhi padan bola sepak. Contoh memelihara akal ialah kita tidak memikirkan dengan perkara yang bukan-bukan. Memelihara akal yang dapat saya kaitkan dengan projek kami ialah kami menggunakan akal fikiran bagi bagaimana untuk mereka cipta projek kami. Kami juga membuat rujukan dan penyelidikan dahulu sebelum kami membuat projek tersebut. Oleh itu, kami dapat menjelaskan cara pemikiran kami dengan baik untuk membuat jet hidrolik. Dan yang terakhir adalah cara pelaksanaan syariah. Yang pertama adalah mencegah lebih baik dari mengubati. Dari segi Islam, kita haruslah melarang sesuatu perkara yang tidak diingini berlaku. Seperti yang dapat dikaitkan dengan projek kami ini adalah kami telah melakukan beberapa perkara yang tidak diingini berlaku. Seperti contoh, kami menggunakan picagari, cardboard dan batang aiskrim. Dengan bahan yang selamat ini, kami dapat mengelakkan perkara bahaya daripada berlaku dan projek kami ini adalah selamat. Matlamat tidak menghalalkan cara. Dengan apa yang kami pelajari dalam Islam, perbuatan, amalan, niat dan cara-caranya mesti digunakan syarak dan matlamatnya juga jelas, tidak bertentangan syarak. Islam mengakui keperluan untuk membuat kajian alam. Hal ini manusia dibenarkan untuk menerkai daratan, lautan dan ruang udara untuk mengimarahkan alam. Selain itu, ciptaan dan inovasi yang melibatkan teknologi dan kejurasaan bukti kehebatan akal manusia untuk keperluan dan masalah hidup manusia. Seterusnya, penegasan syariat, contohnya setiap operasi untuk menghasilkan ciptaan dan rekaan hendaklah menghormati peraturan dan etika Islam. Dengan ini, tiada kaedah boleh menghalalkan cara. Contohnya, tidak ada sebarang cara yang boleh digunakan pakai untuk melakukan proses yang bercanggah dengan Islam. Matlamat kami membina projek ini demi memberi kebaikan sesama umat manusia yang lain, kerana projek kami yang jalankan ini mendatangkan banyak manfaat kepada seluruh umat manusia. Ini dapat menjaga sifat murni kami dalam mengajar kebekalan akhirat. Dengan keikhlasan yang kami ingin sampaikan melalui sumber yang telah kami sahihkan sesuatu halal, projek kami ini tidak menggunakan sumber bersumbangan wang yang haram ataupun bahan yang haram. Dengan ini kami menjamin bahawa projek yang dijalankan oleh kami akan membawa pelbagai kebaikan kepada seluruh manusia. Ini selaras dengan tuntutan Islam yang mahukan umatnya bersatu padu mengkaji dan membantu sama manusia dengan menemukan
menawarkan bantuan dalam pelbagai jenis sumber termasuk air, termasuk kemudahan teknologi. Utamakan yang utama boleh membawa maksud yang dapat kita simpulkan daripadanya adalah kita hendaklah mengelakkan kemudaratan demi mencari kemaslahatan adalah sangat diutamakan. Selain itu, prinsip ini juga menegaskan kepada kita bahawa pelaksanaan sesuatu perkara hendaklah merujuk kepada mengutamakan agama, nyawa, akal, keturunan, maruah dan harta. Dengan ini, kita dapat melihat bahawasanya Islam amat menuntut umatnya mendahulukan perkara yang lebih baik demi kepentingan berbanding kepentingan kepada seorang individu. Dalam projek ini, kita ingin projek berfungsi dengan baik dan selamat untuk digunakan. Selain itu, kita hendak memperoleh projek dengan lebih kemas. Kesimpulannya, projek kami mengutamakan akidah dan mendahulukan syariah. Kerana produk kami dapat membantu ramai orang di luar sana dalam menjalani aktiviti harian mereka. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.